belum reda sepenuhnya. Kerajaan dua negara sudah tumbang, Mesir dan Tunisia. Libya sedang bermandi darah. Begitu juga Syria, Lubnan, Yemen dan beberapa negara lagi. Salam global dan salam satu Malaysia. Minggu ini saya Miza Yusni Muhammad kembali mengacarakan program Global di Satu, Paksi Informasi Global edisi 29 Mei 2011. Dan tajuk yang kita pilih untuk minggu ini, Mesir, 3 bulan selepas musim bunga. Afrika dan Sekutu Barat terang-terang menyokong pemberontak untuk menumbangkan kerajaan yang ada. Alasannya, untuk mendemokrasikan kerajaan autokrasi. Dan anehnya semasa tidak ada pemberontakan, mereka bagaikan menyokong kerajaan yang ada. Bagaimanapun untuk perbincangan minggu ini, kita cuba bongkar apa yang berlaku di Mesir 3 bulan lepas kerajaan Hosni Mubarak tumbang. Dan Profesor Dr. Muhammad Rizwan Othman yang baru semalam pulang dari Kairah ada bersama kita untuk menjelaskan perkembangan mutakhir di Mesir. Profesor Rizwan adalah Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya dan kami minta maaf kerana malam ini kami tidak buka talian untuk pelipatan saudara. Jadi jumpa lagi Prof. Ya. Sihat ya? Baru pulang dari Kairah? Alhamdulillah. Ya. Okey, selalunya kita mendapat perkembangan di Mesir, di Libya menerusi internet ataupun BBC ya. Tapi sekarang ni kata apa? Fresh. Pada Kairah sendiri ya. Jadi saya difahamkan Profesor mengajar di sana. Mungkin sebagai mukadimah Prof boleh jelaskan? Saya merupakan salah seorang pengajar di Department of Malaysian Studies di Universiti Kairah sejak 6 tahun yang lalu. Dan sebenarnya sebelum saya menjadi tengah pengajar di department ini, saya sudah pun melakukan banyak lawatan ke Kairah. Dan lawatan kali ini sebenarnya lawatan kali ke-17. 17 ya? Banyak. Ya. Dan sebenarnya di samping mengajar, saya juga mengambil kesempatan untuk mengkaji masyarakat Mesir bagaimana perkembangan-perkembangan yang telah berlaku. Ya. Dan sebelum ini saya melihat bagaimana masyarakat mereka, khususnya keadaan ekonomi dan politik mereka. Dan selepas berlaku revolusi, antara tujuan saya berada di Kairah baru-baru ini ialah untuk melihat juga bagaimana perkembangan Mesir selepas 3 bulan berlakunya revolusi. Oleh itu sempatlah saya berada di Tahrir Square ataupun di Medan Tahrir. Dan sebelum saya kembali semalam pada hari Jumaat mereka mengadakan satu demonstrasi revolusi kedua katanya. Tetapi saya amati tidaklah seramai itu. Namun begitu apa yang jelas bahawa suasana revolusi itu masih cukup ketara. Masih. Jadi apakah perubahan yang ketara yang Profesor dapat lihat setelah 3 bulan Mesir perintah kerajaan sementara? Adakah masih ada pemberontakan ataupun aman? Satu perkara yang saya lihat cukup jelas ya. Sebelum ini kerana saya mengajar di sana dan saya menghubungkan erat dengan pelajar, saya dapat pemikiran mereka, cara mereka berfikir, apa yang mereka mahu dan sebagainya. Tetapi kali ini satu perkara yang saya dapati cukup jelas, suasana bebas dan suasana berani. Itu cukup ketara. Kalau sebelum ini mereka amat takut-takut, mereka amat bimbang dan khawatir. Tetapi pada waktu ini ternyata mereka terang-terang umpamanya menyatakan rasa tidak senang, marah kepada Hosni Mubarak. Malah apabila saya pergi bertemu dengan orang ramai pun, terang-terang mereka mengatakan bahawa Hosni Mubarak telah merampas harta mereka, tidak memberikan perhatian kepada Mesir, sebalik menumpukan kepada keluarga dan kroni-kroninya. Dengan sebab itu mereka merasakan bahawa apa yang berlaku ini sudah sewajarnya berlaku dan hukuman yang dikenakan kepada Hosni Mubarak itu merupakan satu perkara yang sudah sewajarnya berlaku. Seperti saya katakan tadi, tahun lepas saya berada di Mesir. Bagaimana Hosni Mubarak itu seorang yang amat digeruni, ditakuti ataupun paling dianggap dihormati bagi setengah pihak. Dan polis ataupun di sana saya panggil mubahis ya, ataupun kalau di Iraq panggil mukhabarat, special branch mereka itu cukup digeruni. Tetapi kali ini nampaknya mereka sudah tidak ada elemen-elemen itu. Dan satu perkara yang menarik apabila saya berada di Mesir, saya melihat sendiri bagaimana seluruh simbol yang dikaitkan dengan Hosni Mubarak, Suzan Mubarak, Jamal Mubarak ataupun A'la Mubarak sudah tidak ada. Hilang ya terus. Hospital ataupun jalan semua, nama Mubarak cuba dihapuskan sama sekali dari kehidupan rakyat Mesir. Itu dalam tempoh 3 bulan luar biasa sekali kebencian mereka pada Hosni Mubarak. Itu yang telah diambil alih oleh kerajaan sementara.
Hanya tiada langsung pembentakan lah, boleh dikatakan begitu. Umumnya saya melihat umumnya keadaan tenang, tidaklah umpamanya digambarkan sebelum ini di mana terpaksa sebagai contoh pelajar kita terpaksa dibawa pulang dan sebagainya. Saya dapati bersuasana aman seperti sebab saya sudah berada di Mesir sejak lebih 10 tahun berulang-alik. Saya dapati tidak ada perbezaan apa-apa. Cuma daripada maklum balas yang saya dapati dari pelajar-pelajar kita di Mesir, bahawa keadaan jenayah petty crime ataupun jenayah kecil-kecilan itu agak ketara berlaku. Tetapi kalau dari segi masyarakat secara umumnya saya dapati keadaan tenang dan amat terkawal. Okey, baiklah, kita berehat sebentar untuk mengikuti sekilas analisis yang disediakan penerbit kami Syahbudin Abdullah. Silakan. Jumaat 11 Februari lalu, pemimpin Mesir Hosni Mubarak mengucapkan selamat tinggal kepada kerajaan yang dipimpinnya lebih 40 tahun. Berikutan tunjuk perasaan berminggu-minggu, dia meninggalkan istana, jawatan dan kekayaan menuju masa depan yang masih lagi tidak menentu. Dia kalah pada tunjuk perasaan besar-besaran di dataran Tahrir yang mendesak kebebasan, demokrasi, mutu hidup yang lebih baik dan yang lebih penting, perletakan jawatannya. 3 bulan berlalu, dia masih menunggu untuk diadili segala kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat sendiri selepas Mesir mencipta sejarah dalam apa yang disebut Arab Spring atau musim bunga di negara Arab. Lebih 800 nyawa terkorban dalam musim bunga yang bersimbah darah itu. Selasa lalu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Hillary Rodham Clinton dan Setiausaha Perbendaharaan Timothy Geithner mendesak sidang kemuncak G8 yang sedang berlangsung di Deauville, Perancis, membantu Mesir membangun semula negara yang baru pulih dari kancah pemberontakan itu. Desakan dalam sepucuk surat itu mahu para pemimpin G8 menukar hutang perlaburan Mesir kepada penciptaan peluang pekerjaan. Begitulah pentingnya Mesir bagi Amerika. Amerika yang gemar melihat kehancuran negara-negara Arab menyifatkan Mesir sebagai model terbaik berkaitan kebangkitan rakyat selain Tunisia. Namun, realitinya, demokrasi yang cuba dikembangkan Amerika belum menampakkan hasil. Mesir dan Tunisia belum aman sepenuhnya. Di Tunisia, tunjuk-tunjuk perasaan selepas pengunduran presiden yang otokratik masih wujud sekali-sekala. Seramai 1,400 orang ditahan kerana melanggar perintah berkurung. Dan di Mesir, pertempuran antara agama Islam dan Kristian Koptik tercetus sejurus selepas Hosni Mubarak meletak jawatan. Dalam pada itu, tunjuk perasaan di kalangan anti-Mubarak juga tercetus beberapa kali berikutan kelewatan kerajaan sementara mendakwa bekas presiden itu. Para pegawai Eropah berkata, para pemimpin G8 akan keluarkan bantuan $20 bilion kepada Mesir dan Tunisia kerana komitmen mereka menjatuhkan kerajaan otokratik, tetapi belum jelas kegunaan bantuan itu. Kerajaan sementara kedua-dua negara dikatakan sedang berusaha membina sebuah kerajaan baru yang lebih demokrasi. Manakala tabung mata wang antarabangsa IMF dan Bank Dunia memberi kepercayaan kepada G8 menilai kaedah untuk memoden dan menstabilkan ekonomi Mesir dan Tunisia. Presiden Amerika Barack Obama pula mendesak G8 memfokuskan peluang pelaburan jangka panjang dan meningkatkan perdagangan di dua negara berkenaan. Dalam masa yang sama, negara-negara Arab kaya sibuk dengan kemegahan membina bangunan tertinggi serta mencari pasukan bola sepak dunia untuk dibeli. Manakala dunia Islam masih tertanya-tanya status hubungan Mesir hari ini dengan Iran dan Palestin di Gaza. Apakah Kairah akan terus mengamalkan sikap bermusuhan dengan negara-negara berkenaan untuk dapatkan bantuan berterusan Amerika, G8, IMF dan Bank Dunia? Bertemu